Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah hari ini hari yang ke-24. Malam ini malam yang ke-25, malam ganjil. Alhamdulillah, tuan-tuan, banyak hadis yang menyebutkan malam Lailatul Qadar itu akan berlaku pada 10 malam yang terakhir. Daripada 10 malam yang terakhir itu, hadis menyebutkan akan berlaku pada malam-malam ganjil. Malam yang pun tidak dapat didiskaunkan, dapat diketepikan, bahawa malam-malam yang lain pun yang tidak ganjil pun adalah, tuan-tuan dan puan, ada hak Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan, untuk menjatuhkan malam itu sebagai Lailatul Qadar ataupun tidak pun Lailatul Qadar. Masya Allah, tuan-tuan. Apapun Lailatul Qadar pun, tidak Lailatul Qadar pun, tuan-tuan dan puan, dalam bulan Ramadan, amalan sunat digandakan menjadi fardu, amalan fardu menjadi 70 kali fardu, ada disebutkan menjadi 700 kali fardu, ada yang 7.000 kali fardu, ada yang 70.000 kali fardu, ada yang 700.000 kali fardu. Ini ulasan-ulasan yang dibuat oleh ulama mengenai kehebatan Ramadan yang disebut sebagai Sayyidus Syuhur ataupun penghulu segala bulan. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, ya, alhamdulillah kita sudah masuk di fasa yang ketiga. Fasa yang pertama sudah pun berlalu, 10 hari yang pertama, 10 malam yang pertama. Fasa yang kedua pun sudah berlalu, 10 hari, 10 yang pertama, yang kedua dan 10 malam yang kedua. Dan sekarang ni kita masuk fasa yang ketiga, insya-Allah. Fasa yang ketiga akan berakhir sekitar dalam 6 hari lagi, tuan-tuan dan puan. Hari ini ialah hari yang ke-24. Kalau misalnya kita cukup puasa 30 hari bulan, kita ada 6 hari lagi. Menjadikan 30 hari, kalau tidak 29 hari, kita ada 5 hari lagi, tuan-tuan dan puan. 5 hari lagi untuk mengutip, tuan-tuan, batu-batu pahala, permata-permata nilam, batu-batu sapphire ataupun batu-batu yang tak dapat disebutkan apa jenis batu-batu ini. Tuan-tuan, tetap satu batu tu mempunyai nilai yang paling tinggi, yang Tuhan saja, Allah saja yang dapat menilaikan apa harga batu itu. Batu apa, tuan-tuan? Batu tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, tiap-tiap petang, tiap-tiap senja. Batu-batu yang ada, pahala-pahala yang disebut, yang disediakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan yang penuh dengan barakah ini. Jadi tuan-tuan dan puan, ya, kita kutip batu-batu itu. Kutip batu-batu itu. Makin banyak makin baik, makin banyak makin baik, makin banyak makin baik, makin banyak baik. Itu batu-batu yang baik. Ada batu-batu yang tidak bagus, yang tidak ada nilainya. Itulah batu-batu mazmumah. Sifat-sifat mazmumah yang ada pada diri saya, yang ada pada diri saudara-saudara. Mungkin tak banyak saudara pada saudara, makin banyak kepada saya. Sifat mazmumah, sifat yang keji. Sifat yang Allah tidak izinkan supaya sifat itu bertapak dalam hati kita. Sifat yang perlu kita kikis daripada awal-awal lagi kita kikis. Kalau boleh zaman kanak-kanak lagi kita dah kikis sifat itu. Kalau boleh zaman remajanya kita kikis sifat itu. Kalau boleh zaman dewasanya kita kikis sifat itu. Dan kalau boleh zaman tua macam saya ni, sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan bawa bertemu dengan Allah sifat mazmumah. Apa di antaranya yang jangan dibawa? Pagi ini kita bincang sifat namanya takabur, menyombong diri, membesarkan diri, takabur. Tuan-tuan, saya bacakan ayat tadi, tuan-tuan. Ayat dari surah Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, sujudlah kepada Adam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, sujud kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Semuanya sujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur. Iblis enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ya. Cuba kita tengok satu lagi ayat, tuan-tuan. Daripada surah Al-A'raf ayat 36.
Walladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sudah didustakan ayat, menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Mereka itu penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Cuba kita tengok pula satu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Hadis yang menyebutkan, tuan-tuan, berapa ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita memiliki, tuan-tuan memiliki, saya memiliki sifat takabur ini. Apa dia? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah perasaan sombong. Tidak masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah perasaan sombong. Allah, tak masuk syurga, tuan-tuan. Cuba bayangkan, tuan-tuan, sombong walaupun sebesar zarah bertapak dalam hati, ditolak daripada masuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, tuan-tuan, saya pun minta maaf lah, tuan-tuan, sombong ni ada pada saya, ada pada isteri saya, ada pada anak-anak saya, ada pada jiran-jiran dan sahabat-sahabat saya, dan ada kepada sebahagian besar daripada kita, hampir semua. Hanya yang membezakan kita antara seorang dengan seorang ialah darjah kesombongan itu. Darjah kesombongan itu. Itu yang membezakan. Ada orang darjahnya tinggi macam Fir'aun, macam Haman. Oh, dahsyat, tuan-tuan. Macam pemuka-pemuka musyrik di Mekah, di Madinah. Orang-orang Yahudi di Madinah. Sombong. Bongkak. Kaum-kaum daripada nabi-nabi yang dulu, tuan-tuan. Kaum Ad, kaum Samud. Sombong. Tak mau ikut cakap Nabi, tak mau ikut perintah Nabi, tak mau ikut ajaran Nabi. Mendustakan Nabi. Dan bukan itu saja, tuan-tuan. Mereka menyeksa, mereka datangkan berbagai rentangan dan halangan penyiksaan kepada para Nabi. Termasuk khatamin Nabi, Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayang, tuan-tuan, Abu Jahal, bayangkan Abu Lahab. Bayangkan di peringkat awalnya Abu Sufyan. Bayangkan Hindun yang memakan hati Sayyidina Hamzah itu. Allah, dahsyat, tuan-tuan. Tapi bila Islam datang, bila Islam bertapak dalam hati manusia, Sayyidina Umar, tuan-tuan bayangkan angkuh sombongnya Sayyidina Umar sebelum Islam. Bayangkan sifat bengisnya. Setan takut dengan Sayyidina Umar ni sebab setan bengisnya. Iblis takut dengan dia pasal bengisnya dia. Tapi bila dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hilang sifat-sifat itu. Terhakis sifat-sifat itu, terhapus sifat-sifat itu. Macam mana terhapusnya? Perkataan-perkataan asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Keturunan aku tak mau sembah keturunan aku. Aku tak mau sembah pangkat aku. Aku tak mau sembah kedudukan aku. Aku tak mau sembah gaji besar aku. Aku tak mau sembah kereta Mustang aku. Aku tak mau sembah Porsche aku. Tak mau. Aku nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak mau sembah kejelitaan aku. Aku tak mau sembah kejelitaan isteri aku. Aku tak mau sembah kedudukan aku. Aku tak mau sembah title-title aku. Tun, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk. Aku tak mau. Mungkin aku tidak, tetapi aku tidak menjadikan dia sebagai alat untuk menyombongkan aku. Mengkedepankan hati aku, mengkedepankan fikiran aku, tak boleh disentuh aku. Aku terasa sangat-sangat macam diaibkan kalau title aku tidak disebutkan. Kalau title aku salah disebutkan. Kalau title aku tidak sepanjang yang sepatutnya disebutkan begitu. Kalau dalam tulisan itu, tuan-tuan, DATO, atau DATUK, itu pun menjadi perbalahan dalam diri aku, dalam diri aku. Sombong. Saya nak ambil dalam keluarga, tuan-tuan. Sombong dalam keluarga.
Katakanlah mertua yang sombong. Popular ke di kalangan anak-anak dan menantunya? Tidak. Mertua yang sombong. Popularkah dia di kalangan jiran, tetangga dan sahabat andanya? Tidak. Mertua yang sombong. Saudara, popularkah dia kalau dia pergi ke masjid? Popularkah dia dengan orang masjid? Dengan ajatan kuasa masjid? Dengan pengurus masjid? Dengan pentadbir masjid? Tidak. Sombong. Orang tak layan dia. Dia berasa-rasa orang layan dia. Dia berasa-rasa orang mendatangi dia. Dia berasa-rasa orang nak cium tangan dia. Dia berasa-rasa tingginya kedudukan dia. Dia tak berasa dia tak separas dengan kawan-kawan yang lain. Dia berasakan kalau misalnya dia beri makan tempat yang eksklusif bagi dia. Dia tak nak bercampur dengan rakyat biasa. Tak nak bercampur dengan orang bawahan. Tak nak dia. Inilah tuan-tuan. Sombong. Dan sombong ini satu sifat. Keji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan masuk syurga kalau dalam hati kita ada satu zarah. Sebutir zarah sombong. Tertutup pintu syurga buat kita. Saudara-saudara yang saya muliakan. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan sekalian. Sombong ni. Orang yang membesarkan diri mereka atau merasakan diri mereka itu lebih baik dan mulia daripada orang lain atau berasa lebih hebat dan lebih tinggi darjatnya daripada orang lain, lalu ia menjadi sombong dan bongkak. Maka orang yang demikian jenis manusia yang Allah SWT sangat benci dan lagi hina di akhirat nanti. Dibenci oleh Allah, di akhirat hina dia. Sombong. Ambil balik di rumah kita, yang suami yang sombong, isteri yang sombong. Buang miskin jangan datanglah. Adik-beradik yang miskin pun, ya tak ya je nak masuk ke rumah. Anak saudara yang miskin, ya tak ya duduk dekat rumah kita. Duduk atas sofa kita, duduk atas kerusi kita. Anak-anak adik-beradik kita, anak saudara kita yang datang daripada kampung, tuan-tuan, tak tahu nak pegang gelas macam mana nak pegang. Tak tahu nak handle cawan bagaimana. Tak tahu nak makan dengan sudu yang macam mana. Tapi kita sombong, tuan-tuan, kita sombong. Sombong kita. Kita cebik dia kalau tak pandai makan bersudu, bergarpu. Inilah kita. Kita cerita, kita pun sombong. Cerita kita. You know, when I was here, when I was there. You know, when I was in Switzerland. Itu saya cerita dia. Semasa saya di Switzerland dulu. You know, naik kapal terbang 380, you know, I was on the first class. Disebut, I was on the first class. My wife and I was on the first class. Tapi dia punya, you know, dia punya sajian tu not up to the mark, you know. But it is international airline, you know. Big company. Tapi dia punya makanan tu, itu dia. Cerita itu saja. You know, di Paris kita pergi shopping, you know. Row and row of shop houses, jalan kiri kanan jalan tu penuh. Tengok orang Cina pergi shopping, tak bertawar pagi-pagi. Kalau misalnya buka pukul 10, pukul 8 dah beratur dah orang Cina ni daripada negeri Cina datang. Beli barang apa saja. Bersih kedai. Dan cerita pula dia bukan orang Cina saja, dia pun ada dalam itu. Dia di depan lagi. Berapa dia belanja? Dia kata satu kedai saya belanja dekat 40,000 pound sterling. Bayang 40,000 kali 5, tuan-tuan. 200,000 belanja. Beli beg tangan. Beg tangan lah. Yang paling hebatnya beg tangan lah. Inilah tuan-tuan dan puan. Balik tayang pula, tayang. Bawa beg tangan tu tayang. Kenapa orang tak tegur? Risau dia orang tak tegur dia dengan beg tangan baru yang dia beli di Paris itu. Dia pun unjukkan. Angkat sikit. Tapi orang tak tegur pun. Risau dia. Tak sedap hati dia. Terconteng rasa hati dia. Orang tak tegur dia. Orang tak puji dia. Dia pun tayangkan jam yang baru dia beli, tuan-tuan. Jam baru dia beli. Jam ni eksklusif. Dipakai oleh orang-orang hebat-hebat dalam dunia. Jam ni, tuan-tuan dan puan, direka untuk orang-orang tertentu. Tidak 2, tidak 3. Dia prototype. Mahal lah, tuan-tuan. Dan kita bangga. Dan dia bercerita tu pula di kalangan orang yang tak mampu, orang miskin. Dia boleh cerita tu. Tenganga orang mendengar dia cerita. Tenganga dalam hati orang tu,
Engkau makan, kau makan, pakaian kau, tudung kau, skarf kau, ribu-ribu ringgit harganya. Allah. Apa orang miskin kata? Dia teringat makan anak dia, dia teringat susu anak dia. Itu lebih afdal. Bagi dia itu lebih afdal. Bagi dia, dia boleh dengar. Dia boleh dengar cerita orang sombong. Saudara-saudara boleh dengar cerita orang sombong tu. Dia boleh dengar. Tapi tidak masuk dalam hati dia. Sebab immediate needs dia bukan itu. Bukan barang-barang mewah itu. Immediate needs itu ialah hendakkan sebutir nasi. Tuan-tuan. Nakkan secebis ikan untuk masuk ke perut anak-anak dia. Kita adik-beradik misalnya. Adik-beradik macam-macam lah. Ada 7-8 orang adik-beradik. Ada 6 orang. Ada daripadanya 3-nya sangat berjaya dan hebat menjadi kaya raya. Tapi tak ada lah. Cerita dia duduk orang sombong ni pun lain tuan-tuan. Duduk dia mengiring aja. Dia jawab pun ni, pandang kita, pandang tak pandang je dia menjawabnya. Suara keluar tak keluar je suara dia. Itu orang tu. Terbatuk-batuk sikit. Itu aja, sombong. Lagi ada satu sombong tuan-tuan. Cakap sepatah, tanya sepatah, jawab sepatah. Tanya sepatah, jawab sepatah. Tak ada. Dia tak layan kita. Kadang-kadang sambil-sambil dia dengan telefon dia jawab. Okey. Semalam, kemarin. Okey. Besoklah mungkin besok. Dia cakap dengan telefon dia. Padahal kita ada sini 2-3 orang kat depan tu. Besok. Itulah dia. Sombong. Bahasanya sombong. Tindakannya sombong. Perangainya sombong. Dan isteri sombong. Suami pula sombong. Sombong bertemu dengan sombong. Double sombong. Allah. Yang pastinya rumahnya tak ada orang datang. Dan pastinya air rayanya orang-orang macam dia saja yang datang. Sombong, yang datang melawat pun sombong. Cerita pun sombong. Akhirnya tuan-tuan dan puan, bercambahlah kesombongan. Bercambahlah. Bukan mati sombong tu, bukan mati. Bercambahlah kesombongan. La ilaha illallah. Ya Allah tuan-tuan, subhanallah. Inilah yang kena tengok. Sebab itu kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, jangan sombong. Dan punya sombong tuan-tuan, hingga macam Fir'aun. Memang bagi tahu orang, ana rabbukumul a'la, aku ni Tuhan kamu yang tinggi, Tuhan. Punya sombong. Haman, Namrud. Sombong. Banyak cerita-cerita zaman nabi-nabi dulu tuan-tuan. Penentang-penentang para nabi dahulu. Sombong, bongkak. Sebab itu, saudara, pengajaran kita pada pagi ini ialah yang pertama, tuan-tuan dan puan, sombong atau bongkak ni adalah sifat mazmumah, sifat yang keji. Sifat yang ke-9, pagi ini sifat yang ke-9, sifat yang keji ialah sifat mazmumah, itu sombong. Yang kedua, sombong kita takrifkan sebagai membesarkan diri, memperagakan diri, mendepankan diri, menepuk dada. Kita lah yang paling hebat sekali dengan sombong. Harta menyebabkan kita sombong, pangkat menyebabkan kita sombong, keturunan menyebabkan kita sombong. Tuan-tuan dan puan, dihargai, disokong oleh ribuan kita punya penyokong menyebabkan kita sombong. Bayang tuan-tuan, barisan kereta yang ada di rumah kita, kereta-kereta mewah, sampai letak di luar sana, berbaris kereta, menyebabkan kita sombong. Dan saya kata tadi, sombong itu berganda-ganda kalau kita sombong kahwin dengan orang sombong. Menantu pun sombong. Latar belakang menantu, tuan-tuan, kita punya biras-biras, ipar-ipar kita, tuan-tuan dan puan, semua sombong. Tuan bayangkan ya. Dan dia tak selesa. Orang sombong ni tak selesa nak bergabung, nak bercantum ataupun nak bersosial dengan orang yang di bawah daripada dia. Dia ambil makanan, kalau kita ada buffet mana-mana majlis, dia ambil makanan. Dia akan cari kawan dia. Dia tak akan duduk depan orang miskin. Tak ada, dia tak duduk. Dia ambil makanan dia, datang adik-beradik, tuan-tuan dan puan, dalam majlis keluarga adik-beradik, dia ambil makanan. Dia duduk dengan orang. Dia duduk dengan jenderal dalam tentera. Dia duduk dengan orang polis berpangkat-pangkat besar, civil servant berpangkat besar, orang korporat berpangkat besar. Dia tak selesa. Dia tak reti pun
nak bercakap dengan orang bawahan. Sebab bahasa orang atasan dengan orang bawahan ni berbeza bahasa dia. Bahasa dia berbeza. Berbahasanya berbeza, tonnya berbeza. Tuan-tuan, budaya bahasa itu berbeza. Beza. Sebutannya berbeza. Dan tuan-tuan dan puan ni, macam mana kita nak menundukkan sombong kita ni? Tidak lain dan tidak bukan ialah balik kepada Allah. Go back to basics. Inilah yang mesti dilakukan. Balik kepada Allah, bawa prinsip back to basics. Kita ni hamba Allah, sama saja. Tak ada bezanya yang Arab yang bukan Arab. Tak ada bezanya. Tak ada bezanya yang kaya dan miskin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kekayaan itu menjerumuskan kita ke neraka. Mungkin kemiskinan yang kita hadapi tuan-tuan dengan kita bertakwa kepada Allah, itulah jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi Allah tuan-tuan dan puan, apa dia di sisi Allah? Di sisi Allah ialah ketakwaan. Ketakwaan, keimanan, ketakwaan, itulah bekalan kita yang diterima oleh Allah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara, mudah-mudahan insya-Allah kita harap sangatlah, sayalah yang banyak bercakap, sayalah yang banyak berjumpa manusia, sayalah yang banyak berdepan dan berasosiasikan diri dengan kumpulan atasan, pertengahan dan juga bawahan. Sayalah yang nak mengikis diri saya. Apa yang saya ada, mungkin kita katakan kita lebih daripada orang lain. Qualification kita lebih daripada orang lain. Rumah kita lebih daripada orang lain. Keselesaan lebih daripada orang lain. Tuan-tuan dan puan, luxury kita lebih daripada orang lain. Allah berikan kita. Pangkat lebih daripada orang lain. Pusing dunia, selalu pusing dunia. Pusing dunia kerana kesombongannya kepada Allah. Pergi New York, pergi Washington, pergi Montreal, Kanada. Pergi Jepun, pergi Rusia, pergi Ukraine. Tapi Mekah tak pergi, tuan-tuan. Mekah tak pergi. Tempat yang boleh kita menyucikan sifat kesombongan, kita tak pergi. Sempat untuk mengangkat kesombongan, kita pergi. Paris itu tempatnya mengangkat kesombongan. London mengangkat kesombongan. Copenhagen mengangkat kesombongan. Washington mengangkat kesombongan. Tapi yang boleh meredakan sifat sombong, yang boleh menundukkan ego kita, yang boleh menundukkan kesombongan kita, Mekah, Madinah, Masjidil Haram, duduk di Raudhah, baca Quran di situ, nangis di situ. Ziarah makam Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Tuan-tuan. Tawaf Kaabah. Tak pakai baju apa pun. Betul-betul pakai dua lembar kain. Untuk di atas dan untuk di bawah. Itu saja. Tak ada apa. Apa nak sombongnya? Sama aja. Raja pun pakai macam itu, tawaf. Kita pakai macam itu. Kita berjalan pada Safa dan Marwah. Sama saja. King of the King pun begitu. Dan King of the King dan rakyat jelata yang papa kedana pun kalau dapat dia pergi ke Mekah, ada orang support dia misalnya, itu juga pakai dia. Sebab itu, saudara, agama lah. Balik kepada agama. Go back to basics. Balik kepada agama. Banyak sembahyang, banyak doa, banyak puasa, banyak bersedekah. Dan salah satu daripada menundukkan egonya ialah bersedekah. Masya Allah, tuan-tuan. Bersedekah dalam bulan Ramadan ni. Nabi Muhammad SAW dilaporkan adalah di antara insan dunia yang paling cepat bersedekah. Paling cepat menginfak. Paling cepat. Apa saja demi kebaikan umat, tuan-tuan. Tak ada, benda tak ada pun, tuan-tuan. Dalam keadaan tak ada, itulah dia bersedekah. Dalam keadaan miskin, itulah dia bersedekah. Dalam keadaan tak ada apa yang nak diulurkan, itulah dia memberikan apa saja. Hatta seulas kurma pun diberikannya sebagai tanda sedekah. Itulah, tuan-tuan, hatinya selalu tersentuh. Jiwanya tersentuh. Bayang, tuan-tuan, kita keluar, katakanlah COVID-19 ni dah ada relax sikit. PKP ni dah relax sikit, kita keluar tengok. Ramai orang kesian, tuan-tuan. Penjual-penjual hujan pula semalam, tak laku apa dijualannya. Dahlah baru 2 hari berniaga. Sejak COVID ni tak boleh berniaga. Baru 2 hari. Hujan. Kesian, tuan-tuan. Itulah harapannya untuk membawa pulang sepinggan nasi untuk anak-anak.
Tapi hujan. Buka apa kita pun tak tahu apa mereka berbuka. Makanan apa mereka. Kita juadah. Bukan makanan, juadah. Kita berbuka puasa. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah mudah-mudahan ya. Balik kepada sedekah tadi tuan-tuan ya. Bersedekahlah tuan-tuan. Jangan simpan apa simpan ni duit. Keluarkan sedekah. Kalau misalnya nyawa dah sampai sini tuan-tuan. Tuan-tuan dah tak boleh bercakap. Mata pun dah tak boleh pandang. Telinga tak boleh dengar. Malaikat maut dah makin hampir dengan kita. Baru nak sedekah. Sekarang ni. Kita katakan Allah, aku miskin. Miskin pun. Untuk sedekah ni, melebihkan sesuatu tuan-tuan. Melebihkan sesuatu pada orang lain. Menggembirakan orang lain. Macam saya katakan tadi, zaman Nabi, kema potong. Potong 2, potong 4. Bagi. Sebab itu, untuk yang sedekah ni tuan-tuan, yang lebih bermakna lagi. Saya nak tunjukkan tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Mari kita sama-sama tuan-tuan. Ni. Yayasan Kebajikan Sabha yang saya pimpin bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Yayasan Kebajikan Sabha yang saya pimpin bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor akan membangunkan Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Satu-satunya dalam dunia. Tuan-tuan, satu-satunya dalam dunia. Ini prototype. Tak ada lagi. Di negara Arab tak ada, di Timur Tengah tak ada, di Amerika tak ada, di Eropah tak ada, di New Zealand tak ada, di Australia tak ada, tak ada. Malaysia merupakan satu-satunya negara dalam dunia. Bila siap nanti dalam 2 tahun, 2 tahun setengah dah siap. Sekarang ni dalam peringkat mengumpul dana, tuan-tuan dan puan, kita akan menjadi dalam dunia yang pertama yang mengadakan program seperti ini. Programnya ialah seluruh programnya. Untuk kita yang berumur 30, 40, 50, 60, 70 yang namanya mak dan ayah. Dan anak-anak umur 15 tahun, 17 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Anak-anak yang mak bapak masih hidup lagi. Anak-anak yang mengkhidmati mak bapak dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Dengan penuh kasih sayang. Mengkhidmati ibu dan bapa di hujung usia mereka. Jadi 2 tuan-tuan ya. Untuk ibu dan ayah, ada 5 modul. Tiap-tiap modul 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Ini bukan rumah orang tua-tua, bukan. Ini bukan pondok, bukan. Ini tempat kita mengislah diri, memperbaiki diri, mereform diri. Dari segi apa? Ilmu agama, ilmu fardu ain, ilmu salat, ilmu zikir, ilmu doa, ilmu sembahyang sunat, ilmu Al-Quran, ilmu belajar membaca Al-Quran, ilmu boleh membaca Fatihah. Minimum, ilmu membaca Fatihah. Di sana nanti diberikan coaching, ada personal coaching. Coach. Macam mana menyebutnya, macam mana makhrajnya, macam mana bunyinya, macam mana dengungnya, macam mana panjangnya, macam mana pendeknya dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Inilah yang sedang diusahakan, tuan-tuan. Maknanya, tempat ini, Kompleks Anjung Husnul Khatimah ni, jadi tempat untuk menyediakan tuan-tuan dan puan-puan yang berumur dan anak-anak kita untuk menjadi insan-insan ahli syurga. Di sinilah memproses insan ahli syurga. Di sinilah melahirkan insan ahli syurga. Di sinilah melahirkan insan-insan yang akan bertemu dengan Allah dalam bentuk umur berapa pun untuk mati dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam husnul khatimah. Macam doa tuan-tuan, doa saya lah. Dah berpuluh tahun kita mengaminkan doa ini. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan aku dengan mati yang baik. Jangan kau matikan aku mati yang buruk. Apa mati yang baik? Mati yang baik, perkataan yang terakhir sebelum malaikat maut menyentap nyawa kita, memisahkan daripada jasad. Perkataan yang mesti keluar daripada mulut kita ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang nak bagi perkataan-perkataan ini? Siapa yang nak bagi kalimat syahadah ini? Anak-anak kita. Sebab itu anak-anak kena datang. Ada modul khas untuk anak-anak, tuan-tuan. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Tuan-tuan mesti melahirkan anak yang soleh, anak yang salihah. Anak yang tak semayang tak boleh bantu kita. Anak yang tak pergi masjid tak boleh bantu kita. Anak yang tak tahu membaca Al-Quran tidak boleh bantu kita. Anak yang tidak pernah membuka kitab hadis tak boleh bantu kita. Anak yang berpoya-poya siang malam pagi petang tak boleh membantu kita. Anak yang sekali semayang sekali tak semayang tak boleh membantu kita.
Anak yang derhaka kepada mak dan ayah, tak boleh bantu kita. Anak yang derhaka kepada Allah, derhaka kepada Rasul, tak boleh bantu kita. Anak yang membelor, tuan-tuan dan puan, siang malam tak ada di rumah, tak boleh bantu kita. Anak-anak yang tidak menurut perintah mak dan ayah, tak boleh bantu kita. Inilah bantuan yang kita nak. Besok tuan-tuan dan perempuan terbujur sebagai jenazah. Tuan-tuan terbujur sebagai mayat. Siapa yang nak uruskan kita? Memandikan kita, mengkapankan kita, menyembahyangkan kita, mengkebumikan kita, mendoakan kita, menjaga harta tinggalan kita. Tuan-tuan, banyak-banyak harta yang tuan-tuan tinggalkan, banyak duit yang tuan-tuan tinggalkan. Kalau tinggalkan kepada anak-anak yang tak jaga sembahyang, anak-anak yang tak pergi masjid, anak-anak yang tak jumpa orang alim, anak-anak yang mengasingkan dirinya daripada suasana agama dalam kehidupan di rumah tangga kita. Anak ni tak dapat bantu kita apa-apa pun, tuan-tuan dan puan. Jadi, tuan-tuan, saya appeal ni. Tinggal lagi 5 hari ni Ramadan ni. Tinggal lagi 5 hari, tuan-tuan. Dermalah, tuan-tuan. Ini akan dibangunkan, tuan-tuan ya, tanahnya kita dah beli, saya dah beli tanahnya. 1 juta ringgit, saya ansur dalam beberapa tahun, dah habis. Ya, tuan? Dah habis dibayar, tapi nama dalam geran nanti insya-Allah bukan nama saya, bukan nama anak saya. Dalam geran nanti nama ialah Majlis Agama Islam Selangor sebagai pemegang amanah untuk saya wakafkan tanah ini. Tanah ini 4.5 ekar saya wakafkan. Saya wakafkan untuk didirikan Anjung Husnul Khatimah. Tanahnya sudah diratakan, pokok-pokok sudah ditanam, longkang-longkang sudah dibina, tuan-tuan dan puan. Bukit sudah ditarah dan sebagainya. Semuanya ready, tapak-tapaknya semua sudah tersedia untuk menerima bangunan ni, kompleks Anjung Husnul Khatimah yang kita akan bangunkan ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Saya harap tuan-tuan dapat membantu kita, tuan-tuan ya. Macam mana sumber dananya? Yang pertama wakaf. Wakafkanlah, tuan-tuan. Nombor 2 zakat. Kita bukan pemungut, kita penerima zakat. Kita menerima zakat, tuan-tuan. Yang ketiga ialah sedekah, yang keempat ialah infak. Yang kelima, tuan-tuan, ialah fidyah. Yang keenam ialah amal jariah, yang ketujuh ialah fisabilillah. Bukan untuk keuntungan, 1 sen pun bukan untuk keuntungan. InsyaAllah akan dibangunkan untuk berkhidmat kepada masyarakat yang miskin nanti, tuan-tuan dan puan. Yang miskin free of charge. Tak kena bayar apa-apa, datanglah. Mak ayah datang, anak-anak pun datanglah, tuan-tuan. Mak ayah yang berumur 40, 50, 60 tahun, kalau dia miskin, kita dijalankan sepenapis nanti, tuan-tuan. Free of charge, free of charge. Persediaannya hotel 3 bintang. Makanannya hotel 3 bintang. Penginapannya hotel 3 bintang. Suasananya hotel 3 bintang. Kebersihannya hotel 3 bintang. Datanglah, tuan-tuan, datanglah. Kepada yang mampu, tuan-tuan macam tuan-tuan ni, insya-Allah kita tidak kenakan apa-apa yuran. Tapi di tempat-tempat keluar nanti, di pintu-pintu keluar, adalah tabung-tabung besar di dalamnya. Masukkanlah tabung itu, tuan-tuan. Hotel macam 3 bintang, persediaan 3 bintang, tuan-tuan nilai sendirilah berapa nak dibayar. 1 hari 4 kali makan, tuan-tuan. Tuan-tuan duduk di situ 3 hari 2 malam, balik, datang lagi bila-bila lapang. Bila-bila lapang. 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, dalam modul yang bersambung-sambung. Apa tajuk modul? Tema modul itu ialah mati dalam husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah dan mati dalam husnul khatimah. Tuan-tuan ya, telefon terus. Telefon kami, tuan. Telefon kami. Nombor ni, tuan-tuan, ada 2 nombor. Tuan-tuan telefon. Pertama, 013 628 3985. 013 628 3985. 013 628 3985. Bercakap dengan Puan Suraya. Tapi jam, tuan-tuan. Daripada pagi-pagi, saya pun dah call dia. Jam. Dia tak angkat. Tinggalkan WhatsApp, tinggalkan pesan, tinggalkan SMS. Pesan melalui WhatsApp, pesan melalui SMS. Nanti dia akan jawab, tuan-tuan. Dia akan jawab, insya-Allah. Dia akan jawab. Tuan-tuan keperlukan apa detail-detail. Tuan-tuan dapatkan apa juga informasi-informasi yang terkini mengenai Anjung Husnul Khatimah boleh dapat daripada beliau, tuan-tuan dan puan, daripada Puan Suraya. Untuk saya, tuan-tuan boleh hubungi saya terus. 019 213 0147. 019 213 0147. 019 213 0147. Saya Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah hubungi saya. Tuan-tuan boleh hubungi saya terus, insya-Allah. Untuk infak 1, tuan-tuan, untuk sedekah 2, untuk zakat 3, untuk wakaf 4, untuk fidyah 5, amal jariah 6, fisabilillah 7. Pilihlah di mana-mana, tuan-tuan dan puan.
Dermalah. InsyaAllah kita mahukan tuan-tuan puan, nama tuan-tuan, nama anak seluruh ahli keluarga terpahat di pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan. Tak ada tugas yang paling murni. Memanggil orang datang, menghimpunkan mereka, memberikan mereka kesedaran. Kamu akan mati. Matilah dalam husnul khatimah. Kamu akan sakit. Sakitlah dalam keadaan kamu ingat Allah siang, malam, pagi, petang. Kamu akan menembuskan nafas yang terakhir. Hembuskanlah nafas yang terakhir dalam keadaan kamu akan bertemu dengan Allah dalam keadaan radhiyallahu anhum radu'an. Allah redha kepada kamu dan kamu redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Angkat telefon, tekan nombor sekarang tuan-tuan dan puan, bercakaplah sama ada 0196283985 atau saya sendiri 019-213-0147 019-213-0147. Appeal saya ialah, harapan saya ialah, dermalah tuan-tuan, dermalah, sumbanglah, infaklah. Hari ini, sekarang ini, pada masa kita 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah gandaannya ratus-ratus ribu tiap-tiap satu sen yang tuan-tuan tumpahkan untuk projek ini, insya-Allah. Pada masa yang sama tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya nak bagi tahu tuan-tuan buku-buku yang terakhir yang saya tulis yang sangat berguna, yang sangat sesuai tuan-tuan. Inilah bukunya yang sangat sesuai tuan-tuan ini. Ini buku yang ke-41. Saya dah tulis 41 buku tuan-tuan. Ini khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Semalam kita ada satu forum tuan-tuan dengan dua orang ahli forumnya, Ustazah Asni dan seorang lagi Dr. Nurzizi. Dr. Nurzizi Zulkifli tuan-tuan, masya-Allah. Dr. Nurzizi. Macam mana cerita dia layan mak, macam mana dia layan bapa yang sakit, bedridden, kedua-duanya bedridden tuan-tuan. Tapi anak tuan-tuan, 5 orang anak mereka. Take turn antara seorang dengan seorang. Dengan penuh keikhlasan dan kejujuran, menghormati mak bapak mereka dalam suasana berkasih sayang, bercinta-cinta di antara mereka. Tuan-tuan, dihias, diikat dengan ikatan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, yang ini husnul khatimah, impian setiap Muslim. Husnul khatimah, impian setiap Muslim. Ini dibaca oleh mereka yang berumur 30, 40, 50, 60, 70. Baca ni lah tuan-tuan. Dalam Ramadan ni, bacalah buku ini. Ini in a summary manner, tuan-tuan, mengajak kita mati dalam husnul khatimah. Ilmu untuk mati dalam husnul khatimah. Amalan untuk mati dalam husnul khatimah. Tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan baca buku ni. Dan buku yang ketiga tuan-tuan, hari Isnin ni ada satu lagi buku baru. Hari Isnin ni, besok ada satu lagi buku baru. Tajuk buku tu ialah Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Allah tuan-tuan, saya nak minta supaya ada pemikiran dalam isteri kita. Pemikiran mereka untuk mati dalam husnul khatimah dan mereka mati sebagai ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukunya tuan-tuan hari Isnin besok akan keluar buku yang ketiga. Jadi ada 3 serangkai. Ini tuan-tuan buku yang pertama, ini buku yang ke-41, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Ini buku yang ke-42, husnul khatimah, impian setiap Muslim. Dan buku ketiga tuan-tuan, nama buku itu ialah, title buku itu, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku-buku ini tuan-tuan, dapatkan ketiga-tiganya sekali. Ini hasil tulisan saya, hasil menengan saya, hasil kajian saya, hasil penglibatan saya dalam masyarakat. Daripada kumpulan atasan, kumpulan yang tengah, kumpulan yang bawah. Tuan-tuan, inilah yang saya tulis. Hasil dari program-program dengan anak-anak, summer camp, smart learning, parenting. Hasil daripada itu, puluh-puluh ribu, ratus ribu saya bertemu dengan mereka. Tuan-tuan, saya tulis ini untuk memberikan panduan kepada mereka. Yang saya tengok mereka tak mampu untuk membawa agama dalam hidup, tak mampu. Ilmu agama sangat daif. Amalan agama sangat daif. Rata-ratanya anak kita, diri kita, termasuk saya ni, amalan agama sangat daif. Dan kita tidak boleh bertemu dengan Allah dalam keadaan kedaifan itu, tuan-tuan dan puan. Baiki diri, reform diri, islah diri. Inilah 3 buku yang saya tulis untuk tujuan itu, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Jangan akhirnya, tuan-tuan, jangan lupa call 013-628-3985. 013-628-3985 atau kepada saya terus pun boleh. 019-213-0147. 019-213-0147. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan, insya-Allah pada petang ini tuan-tuan. Petang ini
Petang ini kita ada satu sesi khas pukul 5 nanti tuan-tuan. Pukul 5 ada sesi forum pukul 5 biasanya. Alhamdulillah ada pada dua ustaz, Ustaz Zaim namanya, satu lagi Ustaz Hanafiah namanya tuan-tuan ya. Alhamdulillah bagus. Ustaz ni memang ustaz practitioners, ustaz yang melaksanakan apa yang mereka kata. Ustaz yang tuan-tuan melakukan program-program ya, insya-Allah untuk membawa manusia berbondong-bondong ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni tuan-tuan, malam ni ada 4 orang. Malam ni 4 orang tuan-tuan. Kita nak cerita tentang macam mana gerakan-gerakan yang mesti kita buat untuk mendapatkan kejayaan hakiki. Misi mendapatkan kejayaan hakiki dalam hidup kita. Ada 4 tetamu pada malam ni. 4 orang tetamu tuan-tuan. Orang korporat pun ada, orang alim pun ada, orang pendakwah pun ada. Kita gabungkan seluruhnya malam ni tuan-tuan ya, untuk kita membincangkan tuan-tuan misi mendapatkan kejayaan hakiki dalam kehidupan kita. Itu pukul 10 malam. Malam ni pukul 10 tuan-tuan. Pukul 5 petang dan satu lagi pukul 10 malam. Bukalah tuan-tuan. Tune in bersama dengan kita. Inilah tuan-tuan, tinggal 5 hari ni. 5 hari lagi. Jangan buang masa. 1 minit pun jangan. 1 saat pun buang. Jangan. Gunakanlah sepenuhnya. Masya Allah. Pagi besok kita bangun macam pagi tadi. Bertahajudlah tuan-tuan. Sembahyang eloknya. Sembahyang taubat. Sembahyang hajat. Tahajud. Sembahyang witir. Doa. Menangis. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang perlu kita lakukan. Saya doakan tuan-tuan akan dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya. Jadilah insan yang disayangi Allah. Jadilah suami yang disayangi Allah. Jadilah isteri yang disayangi Allah. Jadilah anak-anak yang disayangi Allah. Jadilah anggota masyarakat yang disayangi Allah. Dan above all, jadilah hamba Allah yang disayangi, dikasihi dan dicintai oleh Allah. Dengan kita menggugurkan sifat-sifat mazmumah. Antara sifat mazmumah yang kita bincang hari ini, pagi ini, sifat yang ke-9, iaitu sombong, kesombongan, kebongkakan dan sebagainya. Mudah-mudahan tuan-tuan ada baiknya pada saya, mudah-mudahan ada baiknya pada teman-teman dan puan-puan. Terima kasih yang tidak terhingga kepada tuan-tuan. Tolonglah tuan-tuan kepada tuan-tuan yang biasanya Cikgu Suzi, yang biasanya Puan Hamidah, yang biasanya Noani Khani, tuan-tuan sebarkan anjung husnul khatimah untuk kita dapatkan bantuan infak daripada mereka. Yang kedua, sebarkan buku-buku ini yang menjadi insya-Allah tapak kepada mereka untuk melangkah menjadi insan yang baik kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #salam husnul khatimah. #salam husnul khatimah.